دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وكل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به منا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Berusaha mengurusi surah beserta dengan ahli jawatan kuasa ini, ashabul fadhil, Dr. Imam, Dr. Haji, Muhammad Najah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat terus hidup bagi malam ini dan kita masih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nikmat yang besar. Sebuah dengan nikmat-nikmat itu menjadikan kehidupan kita atas tubuh ini dalam keadaan yang cukup selesa. Dan seperti mana yang kita maklumkan pada minggu lepas, tuan-tuan, Ahad kedua dengan Ahad pertama dengan Ahad ketiga kita akan baca kitab ni lah. Saya gunakan kitab asas ni kitab tafsir Amrul Asir. Ni ada jual satu juzuk, kita pun juzuk 30. Satu dibuat ada RM15 ke RM17 lah. Jadi kalau tuan-tuan nak beli, ada di pasaran boleh cari lah. Ataupun mungkin surau boleh cari kan. Kita guna tafsir tuan sebagai inilah yang kita nak baca lah. Tapi saya rujuk ada 2-3 tafsir lah. Kita tambah-tambah maklumat. Saya gunakan tafsir Wabah Dr. Wabah Suhaili, tafsir Munir Al-Jami' Al-Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, dan juga saya rujuk pada tafsir Azim pada Ibnu Katsir. Jadi 2-3 tafsir lah yang kita buka untuk tambah-tambah lagi. Tapi asasnya kitab kita guna kitab ni lah. Jadi kan kalau tak ada kitab kan sahabat tak nampak ayat mana. Tapi kalau nak pakai Quran terjemahan pun boleh juga kan, sebab ada terjemahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minggu 1 dan 3 bukan minggu, Ahad 1 dan Ahad 3 setiap bulan. Ahad 2, Ahad ke-4 kita akan baca ayat tu Sabah lah. Ayat ke-5 tu mungkin cuti umum kan ya. Nanti kita bincangkan musicah dengan kalau ada 5 hari ke Ahad kan. Cuti pun bagus juga kan. Jadi tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita akan sama-sama tengok surah yang pertama ni pada juzuk 30, iaitu surah An-Naba, yang membawa maksud berita. Jadi Naba ni maksud dia berita, tuan-tuan. Surah yang ke-78 daripada 114 surah dan mengandungi 40 ayat. Jadi kita tengok, kita baca sini kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah An-Naba ini. Surah An-Naba artinya berita.
kerana ia mengandungi berita yang maha penting, iaitu surah yang ke-78 daripada 114 surah, mengandungi 40 ayat dari jenis Makkiyah. Okay, ini dah banyak kali saya sebutkan dalam kuliah-kuliah tafsir, tapi tidak ada kuliah tafsir kan, kita ulang nanti. Al-Quran ni tuan surah-surah atau ayat dia selalu disebutkan surah Makkiyah atau Madaniyah. Dia ada dua je, surah Makkiyah atau Madaniyah, ataupun ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah iaitu ayat-ayat yang turun di Mekah atau kawasan yang sekitar, yang berdekatan dengan Mekah, seperti Madinah. Itu ayat Makkiyah. Kemudian ada ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah iaitu ayat-ayat yang turun di Madinah atau yang turun sekitar Madinah. Dia tak turun di Madinah, sekitar Madinah, bukan sekitar, hampir dengan Madinah. Itu seperti Hudaybiyah, kan? Dekat-dekat tu. Jadi dua ya, Makkiyah. Mana-mana ayat yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah, itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Dia tak ada ayat-ayat Tamkiniyah ke, Bincihiyah ke, Rombawiyah, tak ada. Dua ya, Madaniyah dengan Makkiyah. Jadi surah An-Naba ini diturunkan selepas turunnya surah Al-Ma'arij. Selepas turun surah Al-Ma'arij, surah An-Naba. Mungkin ada juga pening, selepas turun Ma'arij An-Naba. Sebelum Naba ni katanya surah Al-Mursalat. Mana pergi Ma'arij? Jadi tuan-tuan, itu kedudukan surah-surah dalam Quran ini. Kita ulang sekali lagi, surah-surah dalam Quran, kedudukan ayat, kedudukan surah, dia adalah secara tauqifiyah. Tauqifiyah ni maksudnya ilham daripada Allah kepada Rasulullah. Nabi tentukan. Walaupun ayat itu turun dulu, mungkin duduk belakang. Ayat yang mula-mula turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kenapa surah ayat yang surah duduk juzuk 30, kenapa tak letak juzuk 1? Ayat yang akhir turun, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat itu turun akhir sekali, tapi duduk di juzuk 3. Duduk di juzuk 3. Sepatutnya duduk ujung sekali, juzuk 30. Dekat Qul a'udzu binnas ayat itu. Tapi tak. Jadi itu menunjukkan susunan ayat, susunan surah dalam Al-Quran, dia bukan disusun oleh para ulama atau disusun oleh para sahabat. Dia disusun oleh Nabi sendiri secara tauqifi. Tauqifi ni maksudnya secara ilham daripada Allah kepada Rasulullah. Letak ayat ni kat sini, wahai Muhammad, letak surah ni kat sini. Jadi Nabi yang susun, bukan para sahabat, bukan ulama-ulama salafus saleh yang susun. Itu kita kena jelas, tuan-tuan, kan? Jadi surah 14, juzuk ada 30 ayat. Dulu kalau kita ngaji kita tua dulu sebut 6,666. Jadi ulama dulu dia nak mudahkan kita ingat, ya, sebenarnya tidak ada satu qaul pun yang mengatakan ayat 666, tak ada. Kita kalau mengikut qiraat dalam, bila kita nak kira ayat ni, kita kena rujuk pada satu cabang ilmu. Kalau nak tahu maksud ayat, rujuk ilmu tafsir. Kalau tahu nak baca, rujuk ilmu tajwid. Tapi kalau nak tahu bilangan ayat, ada satu bidang ilmu Kau ulama tu kira bilangan ayat dia, iaitu ilmu al-fawasil. Dalam fawasil tak ada 666, yang ada 6236. Itu ulama Kufah tu kita. Jadi banyaklah ulama Syam kira lain, ulama belah-belah Basrah kira lain, belah-belah Kufah kira lain, belah-belah Madinah kira lain, belah Mekah kira lain. Kenapa lah lain-lain jumlah ayat tu? Sebab kadang-kadang ada yang bagi ulama Kufah dia 2 ayat. Ayat tu 2, satu-satu. Mungkin ulama Mekah dia kata 2 ayat ni bukan 2 ayat, ini 1 ayat. Satu ayat je. Ada yang mungkin digabung jadi 3 ayat jadi 1 ayat. Bagi ulama Basrah contoh. Ulama Kufah tak kira macam tu, dia potong-potong 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Jadi jumlah tu akan berubah-ubah mengikut kiraan ulama-ulama setempat lah. Mekah lain, Madinah lain. Jadi kalau kita di sini kita kira 6,200
36 ayat. 6236 ayat. Jangan sebut lagi 666 lah, tak ada dalil. Tak ada matan, tak ada bukti. Dinamakan surah An-Naba kerana ia mengandungi berita yang penting mengenai hari kiamat, kebangkitan dari kubur dan pemberian balasan sebagai bukti bagi memuatkan kepercayaan akan adanya hari kebangkitan yang selama ini telah disangkal oleh kaum musyrikin. Ini surah ni turun nak kukuhkan makluman, pemberitahuan kepada manusia kewujudan hari kebangkitan yang dimungkiri, yang tidak diyakini oleh orang-orang musyrik. Bagi orang musyrik ni tak ada hari bangkit ni. Kau mati terus tanam, mati tak ada bangkit. Tak ada lagi hari yaumul ba'si, kebangkitan semula. Tak ada lagi kita ditimbang amal ibadah, kita tak ada itu semua. Mati ni mati macam tu lah. Itu pandangan orang-orang musyrik Mekah pada ketika itu. Okey tuan-tuan, mari sama-sama kita baca ayat ni. Kita tengok mana yang sempat dan insya-Allah kita berhenti awal lah. Insya masuk kita berhenti bagi memberi laluan lah kepada Tuan Imam lah, Haji Haizul, untuk dibuat sikit doa selamat. Di lepas insya nanti kita akan buat doa selamat seperti mana di buku tadi lah. Kerana saya ada nak beliau seorang lagi nak bakal dapat cucu kan. Kita doa-doa insya-Allah. Jadi tuan-tuan kita baca sama-sama, insya-Allah yang boleh baca kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Sadaqallahul azim. Sedikit tuan-tuan ilmu tajwid. Amma, semua mim yang bersabdu dalam Quran kalau kita baca jumpa mim sabdu mestilah didengungkan. Dua harakat. Jadi amma yatasa, kalau orang baca amma yatasa salah baca. Sebab semua mim yang bersabdu mesti didengungkan dengan kadar dua harakat. Dua harakat maksudnya dua gerakan jari. Jadi dengung tu ikutlah nada bacaan kita. Kalau kita baca laju, lajulah gerakan jari kita tu. Kalau baca perlahan, perlahanlah gerakan jari kita tu sesuai dengan nada dia. Dua harakat. Amma yatasaalun. Ni huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Mad wajib muttasil. Kita baca 4 harakat. Saya nak mudahkan tuan-tuan. Semua tanda panjang dalam Quran, semua tanda panjang dalam Quran, bacalah dengan 4 harakat. Selamat itu. Kacau wadi. Kacau wadi. Kalau buat pondok aku dua cakap yang tu. Kacau wadi, tanda panjang yang satu yang duduk di awal surah. Tanda panjang duduk di awal surah dekat huruf-huruf yang disambung-sambung macam alif lam kan, mim. Atas lam tak ada tanda panjang, mim tanda panjang. Apa lagi? Contoh lain. To, si, atas si ada tanda panjang. Alif lam ra tak ada. Kan? To, si, mim. Semua tanda panjang yang tahu huruf di awal-awal surah
Ya, Sin, Nun, Sod. Semua tanda panjang tu kita baca dengan 6 harakat. Tanda panjang yang lain baca dengan 4. Tanda panjang itu huruf baca 6 harakat. Satu lagi tanda panjang yang ada yang sebentuk dengan seorang contoh waladdallin. Dad, alif, ada huruf mad. Lam, lam tu bersabdu. Itu ada tanda panjang. Senang cakap, ada huruf mad alif atau waw atau ya yang mati. Depan 3 huruf ni ada huruf alif. Huruf lain, huruf alif ada huruf lain yang bersabdu. Ada tanda panjang atas. Itu kita guna baca 6 harakat. Macam Dhaddin, Al-Haqqah, Qala atuhajjuni. Kalau ada ni tulis kan. Itu semua panjang 6 harakat. Yang sebentuk dengan waladdallin dan yang pertama tadi di atas huruf. Lain tanda panjang dalam Quran tu baca 4 harakat. Insya-Allah selamat. Lun man arid disukun, man arid disukun. Ujung-ujung ni kalau tuan-tuan baca panjang, lun, azim, mukhtalifun, itu man arid disukun. Kita boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Dua harakat boleh baca, 4 harakat baca, 6 harakat boleh baca. Jadi akan, maka jadilah bacaan lebih kurang bunyi tuan-tuan. Amma yatasaalun. Kan sikit kita akan bincang-bincang lagi insya-Allah lama-lama tuan. Yang penting itu tuan tajwid itu tuan kita boleh baca dengan betul cukup. Tak kena tak apa. Apa panjang tak mat apa tuan? Tak tahu saja. Kan kita dengar dulu pernah tengok satu mat jaiz. Mat jaiz ni kayak ni kata mat jaiz betul ni. So ada lah cakap mat Yakub ni tadi. Tak ada orang. Ada mat depan tu dah ada jaiz tu Yakub. Jangan. Dia kalau tak tahu tu dia senyap-senyaplah. Kalau tanya mat apa ni? Entah tapi ni nama macam mana. Jangan agak-agak asal mat jaiz sudah. Yakub tak ada lagi. Mat Yakub ni. Mat Yakub tak ada sini. Okey, itu dari sudut yang tajwid sedikit tuan-tuan sebab masa kita pendek kita kita tengok dari sudut ilmu tafsir kan. Mengenai apakah mereka saling bertanya-tanya ataupun tentang apakah? Amma tentang apakah? Ya tasaalun, mereka itu bertanya-tanya ataupun tanya menanya. Jadi ayat ini kalau menurut apa yang dicatat oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir dia, ayat ini turun kata Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Hasan Al-Basri, katanya bila Nabi diutus menjadi Rasul di Makkah, penduduk Mekah mula tanya-tanya. Buat sama-sama, ya kok. Ada orang tanya-tanya. Allah Ta'ala pun turun ayat ini menceritakan tentang apakah mereka itu bertanya-tanya. Allah Ta'ala cerita balik perangai orang musyrik Mekah ni. Bukan Allah Ta'ala tulis ni sebab tak tahu. Nak jelaskan kepada kita, pada Rasulullah, pada umat Islam semua. Allah Ta'ala jawab anin nabail azim, mengenai berita yang agung. Tentang apa mereka bertanya-tanya orang musyrik tu? Allah Ta'ala jawab tentang berita yang besar. Jadi orang Mekah sibuk bercerita tentang perkara besar. Jadi kalau saya tengok dari tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi, semua ulama bawa macam-macam pandangan. Ada yang kata maksud nabail azim itu berita yang besar tu, iaitu mereka bertanya-tanya tentang Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Yang kedua kata mereka bercerita tentang hari kebangkitan semula, Yaumul Ba'si, hari dibangkitkan selepas kematian. Ada yang kata maksudnya hari kebangkitan. Bila kita tengok dalam tafsir itu, akhirnya Imam Qurtubi menyebutkan pandangan yang mengatakan mereka bertanya-tanya tentang hari kebangkitan semula itu lebih hampir dan lebih dekat dengan maksud yang dikendaki oleh ayat, kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah. Jadi kita faham dekat sini Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan orang musyrik Mekah yang sibuk bertanya-tanya bila tahu Nabi diutus menjadi Rasul. Mereka bercerita tentang apa? Tentang hari kebangkitan semula, tentang
hari kebangkitan semula. Kerana mereka tak yakin. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan mengenai. Orang musyrik Mekah, ada yang percaya, ada yang tak. Bila Nabi sebut tentang hari kebangkitan semula, mati nanti ke bumi, hidup balik, bumi ni akan merokak, manusia akan keluar, dihimpunkan di mauqif, di mahsyar, ditimbang amal ibadahnya, segala amalannya, diberi ganjaran sesuai dengan perbuatan masing-masing. Orang musyrik tak percaya. Allazi hum fihi mukhtalifun. Al-Quran menyebutkan dalam surah Mu'minun, ada kan dalam surah Mu'minun juz 18, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Hidup ni, kata dia, hayatuna dunya, hanya kehidupan di dunia. Namut wa nahya, kita mati, kita hidup, hidup mati je. Wa ma nahnu bimab'utsin, kita sekali-kali takkan dibangkitkan. Bohong Muhammad tu. Ada orang dah mati, dah bangkit, dah hancur-hancur jadi tulang, takkan nak bangun balik. Itulah kata-kata dari kebanyakan orang-orang musyrik yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan semula. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha, bila dikatakan kepada mereka bahawa janji Allah itu benar dan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya, qultum ma tadri mas-sa'ah, mereka cakap, kamu cakap apa hari kiamat tu? Mas-sa'ah, kiamat apa? Inna zunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Orang-orang musyrik tak berapa yakin dengan adanya hari kebangkitan semula, hari kiamat ni tak ada. Dia tak yakin. Kebanyakannya begitu. Dalam tafsir Imam Qurtubi disebut dia mewujudkan dua kumpulan, satu yang percaya, satu yang tak percaya. Allah Ta'ala teruskan ayat, kalla saya'lamun, jangan begitu, kata Allah Ta'ala, nanti kamu akan tahu. Saya'lamun, kau akan tahu nanti. Ada tak ada yang bangkit, nanti kau tahu. Cuma kita marah kita lah, jangan poi situ. Kau poi ya, nantilah kau balik kang siap. Itulah, kau nak tahu kau balik kang balik kang siap. Ni Allah Ta'ala sebut, kalla saya'lamun, jangan buat begitu, jangan tak yakin. Saya'lamun, nanti kamu akan tahu. Kamu akan tahu nanti. Summa kalla saya'lamun, Allah Ta'ala ulang 2 kali, kemudian kamu pasti akan tahu. Tahu kesudahan, apakah benar hari kebangkitan semula tu ada? Yaumul ba'si tu ada. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Allah Ta'ala sebut dalam surah apa tu? Surah Hajj, surah Ibrahim, suratul Hajj Ibrahim kan. Sesungguhnya hari kiamat itu benar-benar, wa anna as-sa'ata la raiba, tidak ada keraguan padanya, dan Allah Ta'ala akan bangkitkan orang-orang dari dalam kubur, akan dibangkitkan semula. Maknanya ada hari kebangkitan semula. Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran 2 kali. Allah Ta'ala beritahu, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Ada tak ada hari kebangkitan, nanti kau akan tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang 6 ni, setelah Allah Ta'ala beritahu tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan semula, Allah Ta'ala kukuhkan pernyataan adanya hari kebangkitan semula, hari kiamat itu, dengan dibawa tanda dan bukti-bukti. Allah Ta'ala bawa bukti, bawa tanda tentang adanya hari kebangkitan. Maknanya ayat 6 ni seolah-olah nak beritahu tuan, hidupkan kau tu, mati yang balik tu hidup balik, mudah je. Pembukti kau tengok ni, Allah Ta'ala tampilkan di situ kehebatan, kekuatan dia, kemampuan dia untuk
melakukan berbagai-bagai perkara. Termasuk nak mati, nak hidup balik. Berapa kali nak mati, berapa kali nak hidup pun boleh. Maka Allah Ta'ala bawakan pembuktian terhadap kehebatan. Maka turun ayat 6, alam naj'alil arda mihada. Tiadakah kamu jadikan bumi itu? Tiadakah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan? Bukankah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan? Jadi bukti yang pertama nak menunjukkan Allah Ta'ala itu hebat, disebut bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai hamparan. Saya dah banyak kali sebut dulu dalam kuliah tafsir. Kan kalau orang dia tak dia ngaji bahasa Arab sikit-sikit, dia tak ngaji betul-betul, dia akan kata Allah Ta'ala tu ramai. Sebab apa pula? Alam naj'al ni nahnu, kami. Bukankah atau tiadakah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan? Kalau tafsir tiadakah tu jadi tak faham lah. Alam ni mana? Bukankah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan? Jadi Allah Ta'ala sebut dia golakan diri dia kami. Kami ni ramai. Kan kalau ramai kan, selama ni Allah Ta'ala tu bukan besar. Allah Ta'ala sendiri sebut naj'al ni, kami, jadi dia ramai. Jadi Allah Ta'ala membahasakan diri dia menggunakan ganti nama kami. Bukan, kata ulama, bukan untuk menunjukkan lil adat, bukan menunjukkan bilangan dia ramai, tapi lita'zim, nak menunjukkan kehebatan, kekuatannya sesuai dengan pemikiran manusia. Manusia ni bila sebut nanti kami datang, ramai datang tu. Nanti saya datang seorang ya. Bergaduh, kau siap, nanti kan kami datang. Nanti kami datang. Orang dah ngawu, ramai tu. Kalau sebut nanti dia datang seorang itu. Jadi seorang tak kuat. Kami ni ramai, jadi kuat. Sebab itu Allah Ta'ala membahasakan diri sebagai kami. Bukan kami menunjukkan bilangan Tuhan tu ramai, tapi nak menunjukkan keagungan, kehebatan Allah. Allah Ta'ala suruh kita tengok bumi. Bukankah kami dah jadikan bumi itu sebagai hamparan? Bukti pertama kehebatan Allah, dia suruh kita tengok bumi. Kita buka televisyen, buka komputer, tengok bumi. Oh, ni bumi. Bulat-bulat sikit lah, tak ada apa-apa lah. Maksud ayatnya apa tuan-tuan? Melihat bumi, maksudnya kita mengkaji bumi. Kita takkan nampak tanda-tanda kebesaran Tuhan tu kalau kita sendiri tak tahu apa bodoh bumi tu. Tak tahu. Kalau pandang gambar ya, bumi bulat tu habis. Kan? Tak tahu kita nak, tak dapat nak komen banyak-banyak lah. Bumi tu apa? Kalau tengok bila kita mengkaji, baru kita tengok bumi itu benar-benarlah menjadi tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni sebenarnya suruh kita ngaji, suruh mengkaji, suruh belajar. Itu akhir datang ilmu sains tu. Kalau tidak melalui sains ni, macam mana kita nak tahu keadaan bumi ni? Kan? Jadi kat sekolah, masalah kita sebenarnya sumber ilmu tuan daripada Quran. Ilmu sains ke, ilmu sakan ke, segala ilmu ni, Quran ni punca segala ilmu. Tinggal lagi orang bila dia dah ngaji satu bahagian, dia dah juzukkan. Ni ilmu sains, hilang Tuhan kat situ. Ini ilmu geografi, hilang Tuhan kat situ. Ini ilmu bahasa, Tuhan hilang. Apa lagi ilmu? Bila jumpa Tuhan, ini ilmu tafsir, baru ada Tuhan kat situ. Itu kegagalan kita lah. Kita dan generasi yang ada hari ni tak tahu dekat mana silapnya. Kalau kata guru, maka guru kat saya. Sepatutnya semua orang bila mengajar, dia mesti kaitkan dengan Tuhan. Mengajar biologi, lagi-lagi lah kena kaitkan. Mengajar biologi, mengajar biologi, wayar itu, wayar ini semua, tak ada apa Tuhan kat situ. Salah lah. Belajar kimia, fizik, tak ada apa Tuhan kat situ. Semua istilah-istilah orang putih apa semua, Tuhan hilang. Padahal seolah-olah tak ada kena-mengena dengan Allah ilmu itu. Itu masalah besar. Belajar sejarah, sepatutnya mesti kaitkan dengan Allah Subhanahu. Jadi bila kita nak tahu betul ke bumi ini jadi bukti kehebatan Allah, kajilah bumi ini. Itu sebabnya akhirnya ulama-ulama kita, ahli sains, orang putih mengkaji, kita akan nampak hebat kan? Di mana bumi itu, bila kita tengok bumi, orang tengok guna setit rupanya ada, bukan satu, dia ada banyak lagi. Planet-planet ke atas tu, kalau kita ngaji dulu 9 lah, macam-macam lah yang kita ngaji. Mushtari, Zuhal, Marikh, apa benda lagi lah, tak ingat asal, Pluto, Utarin kan?
Termasuklah bumi. Dan bumi kita ni yang kelima besar. Dalam sistem planet atau suria ni, kita bumi ni yang kelima terbesar. Dalam kajian ahli sains, kita nak tengok hebat Tuhan. Dalam kajian, kelima terbesar yang luasnya lebih kurang 510 juta kilometer. 510 juta kilometer. Satu kilometer pun dah jauh kan. Ini 510 juta kilometer. Ini yang dicatatkan oleh Profesor Quraish Shihab. Saya tengok dalam buku dia. Tuan-tuan beli buku tuan, bagus. Dia berada di mana-mana buku tu. Kita semua, Profesor Quraish Shihab ni bawa pandangan-pandangan sains, dia masukkan tapi dia bawa ayat-ayat Quran untuk menjelaskan. Dalam kitab tu disebut oleh Profesor Quraish Shihab ni, bumi ni lebih kurang 510 juta. Hanya ada 29% ya dah. Lain semua air. Itu sebabnya Allah Ta'ala kalau nak benamkan dunia bumi ni, nak kiamat bumi ni cukup punya. Sebab itu bila hujan sikit ya banjir lah kita. Bila hujan sikit ya banjir lah kita. Sebab daratan hanya 29% saja. Selebihnya adalah air. Kan? Kemudian yang hebatnya lagi, kita nak tengok kehebatan Tuhan ni. Macam mana Allah Ta'ala buat bumi ni berpusing, berputar di atas paksinya. Paksi maksud macam bola kan, ada tengah cucuk tu yang putar. Putaran, laju putaran tu. Bukan tak laju, tapi kita duduk dalam ni tak rasa berputar-putar pun. Macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat, berputar daripada barat ke timur. Dan dia berputar, sambil dia berputar tu dia beredar. Berputar satu cerita, dalam masa sama dia beredar barat ke timur. Berputar di atas paksinya. Kesan daripada putaran tu jadi malam siang. Simple ya Allah Ta'ala nak buat malam siang kan. Dia berputar sama beredar keliling matahari. Kita ngaji sains kan, dia keliling matahari tu lah. Jadi berputar tu menyebabkan terjadinya fenomena siang malam. Allah Ta'ala punya sistem. Sampai ke hari ni tak pernah satu hari terlupa pula Allah Ta'ala. Tak ada lah malam. Apa siang? Mana lama kotor siang kata. Tak pernah lupa. Dia jadi tu elok ada putaran tu. Kan? Tak ada istilah lama putar, lama warna sampai 8 jam lah siang, tak ada malam. Lupa kat yang melekat putar, tak ada istilah tu lupa. Setiap hari 24 jam tu akan berlaku putaran. Putaran tu 24 jam kan, satu hari. Jumlah satu hari. Kata dalam kitab tu lagi saya tengok, satu hari tu putaran tu ambil masuk lebih kurang 1000 batu sejam. Putar tu 1000 batu sejam. 1000 batu sejam, Masya Allah. Itu keliling matahari. Keliling matahari dengan kelajuan 65 batu sejam. 65,000 batu sejam. Nak habiskan putaran daripada A, nak sampai A balik, bumi ni beredar, berpusing matahari kan, pusingkan matahari. 65 batu sejam perjalanan ni, tak tahu berapa batu. Kelajuan tu 65,000 batu sejam untuk cukupkan kau nak jadi satu tahun. Allah Ta'ala buat beribu-ribu batu matahari. Bumi ni berjalan, berpusing, beredar kan. Kita duduk macam ni sebab tak terasa kerana kita ni terlalu kecil nak dibandingkan dengan bumi yang cukup besar yang Allah Ta'ala ciptakan. Yang Tuhan ciptakan. Jadi kita tengok macam tu, Masya Allah. Oh, kita tahu hebat Allah Ta'ala. Dia buat cukup hebat. Tengok dalam bumi ni apa yang tak ada. Kan? Tengok dalam bumi ni apa yang tak ada. Kita tengok dengan sungai, dengan matahari, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan haiwan, dengan segala macam. Banyak tamu bumi ni yang kalau manusia kaji, dia tak terkaji dia. Kan? Dia tak terkaji. Kita nak, kalau kita bagi hotel salai ke anak kita, suruh senarai nama nasi, ada nasi dia tinggal. Nasi paprik, Pattaya, goreng kangkung, cili, masak cili, goreng tu, goreng ni. Banyak tu. Itu yang manusia buat tu. Mi pula, mi Marina, mi USA, mi Bandung, mi Hailab, mi banyak. Manusia boleh cipta. Ini kan Allah Ta'ala. Hebat Allah Ta'ala jadikan bumi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut bumi ni sebagai salah satu tanda kehebatan Allah
subhanahu wa ta'ala. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun. Wal arda madadnaha, dan bumi yang kami angkat. Wa alqayna fiha rawasi, kami pasakkan gunung ganang supaya tak bergoncang bumi itu. Wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun, kami hidupkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Min kulli syai' mawzun, ada timbangannya, ada perkiraannya. Bukan main pacak-pacak, ya kan? Kita tanam bunga kat rumah pun ada kita punya perkiraan kita. Kalau semua asalkan tanahnya tanam bunga, asalkan tanah tanam bunga. Orang apa itu hutan lah kamu rumah. Ada kosong-kosong sikit kita susun sini nyambung bunganya. Allah Taala buat macam tu bumi ni. Semuanya mauzun, ada pertimbangan daripada Allah. Ada qada-qada. Kan? Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambung lagi, wal jibala autada. Kau tengok pula, lepas tu tengok bumi, tengok pula gunung ganang. Yang besar-besar yang Tuhan jadikan. Yang ada tu sikit tu. Kan? Dalam tafsir Imam Qurtubi tak saya itu 1/30 itu lebih kurang lah. Daripada yang bawah tu. Yang atas kita nampak tu yang tinggi tu 1/30 itu lebih kurang. Bawah besar lagi panjaran. Atas tu sikit je. Yang sikit tu pun tak terbanjir. Hangis banjir Gunung Datuk tu. Dah naik sekali tobat tak naik lagi. Wahai Makkah, kan tinggi dah pun. Kan Gua Hira tu. Naik kan dah ada jalan ni. Berkiki. Jalan tu elok buat tangga sampai dia tu insaf gitu tak nak naik betul dah. Tapi tu baru 1/berapa puluh daripada yang ada ke bawah. Kita baru naik Gua Hira, Gunung Ramau, sikit tu Gunung Tapin tu naik tuan. Elok jalan ni. Tapi turun sampai tu tak nak naik dalam tu. Padahal jalan tar tu. Kan? Kalau Gunung Everest, Gunung Kinabalu tu tak ada. Kaki je tak nak naik pun. Tapi orang yang tahu kan, Allah Ta'ala sebut gunung-gunung tu kau tengok yang aku buat. Gunung kat kita okey lagi. Ada pokok, pandai-pandai boleh duduk dalam pokok matahari. Tuan memangnya sendiri tempat Nabi Musa munajat. Siapa yang duit banyak, orang-orang ni duit banyak. Pergi kan buat rombongan suruh Saniah. Orang Saniah pergi beramai. Pergi sana Musi, anak-anak kita ramai kat situ. Tuan-tuan kena pergi tuan-tuan. Situ banyak pasal sejarah. Bila tuan-tuan ngaji, nak naik kita jumpa dalam Quran, kita Nabi Musa, kita Nabi Soleh. Pergi tempat tu nampak tempat tu. Ada gunung tu. Masya-Allah. Lagilah menambah keyakinan. Kata suruh bukit tu Sina kan. Wa nadainahu min janibi turil aiman. Kami seru dia daripada kanan. Bukit tu. Cari itu. Bila sampai ke situ masya-Allah. Nampak gunung, nampak pasir, nampak macam-macam lah. Masya-Allah, ketika itu kita rasa tu. Pergi dekat Tursina, Bukit Tursina tu. Tempat Nabi Musa munajat. Tak ada pokok langsung, batu tala betul. Batu tala tu apa tuan? Batu koreh lah. Itu batu tu, ya Allah itu ampun. Batu itulah yang dalam juzuk 9 sebut. Sebab tu bila kita sampai dulu, saya poi, jadi nak poi ni takut. Besok kita akan poi itu pagi. Naik tu dalam pukul 3. Sebab sejam lebih, sejam 2 jam naik tu. Jalan kaki sejam 2 jam. Yang tak larat boleh naik unta. Perkhidmatan unta, transport naik unta 10 rial di kereta tu. Lepas tu ada hotel tu ada tempat menuju Musa munajat. Dengan ada gereja satu. Orang Kristian percaya situ tempat suci Nabi Musa dapat kitab Taurat dekat situ atas tu ada sempat Nabi Musa munajat. Tu naik gunung batu sekoyak-koyak. Koyak tu bukan masalah koyak, tetapi bila kita baca Quran, ketika di situlah Nabi Musa boleh pernah sebut Rabbi arini anzur ilaik. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kau tunjukkan diri kau, aku nak tengok kau macam mana kau. Qala lan tarani, kamu tak boleh tengok aku wahai Musa. Nak tengok tu kan? Falamma tajalla rabbuhu jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa. Ketika mana Allah Taala nak mentajallikan, nak terjemahkan mentajallikan ni payah, bukan nak menunjukkan diri dia. Tak mampu gunung tu tahan.
pecah gunung tu. Pengsan Nabi Musa. Cuba tuan-tuan pergi tengok runtuhan-runtuhan batu tu, dan tengok batu tu pergi ambil batu tu, kotak sama-sama dia. Berderai pun tak. Cuma tak bunyi ting ya. Ting tu bunyi bos ni. Ni batu korek betul tuan-tuan. Masya-Allah, batu pun boleh hancur begitu. Allah Ta'ala sebut, kau tengok jibala auta, gunung-gunung sebagai pasak. Jadi banyak gunung-gunung ni atas bumi ni Allah Ta'ala jadikan pasak. Sebab tu gunung-gunung tak boleh tarah sekuati kan. Dia menjadi pasak bumi, berat macam kapal lah kan. Kalau ada dia punya sawuh jadi pasak dia takkan ke mana-mana, dia kat situ. Kalau okey, jauh lah pergi kan. Itulah bumi ni, dia takkan bergoncang bila Tuhan pasak. Allah Ta'ala pasak dengan gunung Kanang. Jadi kamu tengoklah gunung Kanang. Kamu sih kan tempat-tempat lain ada yang warna kuning, warna hijau, warna-warni lah gunung kan, macam-macam, masya-Allah tuan-tuan. Daripada sewarna-warna gunung sampailah ke tinggi-tinggi gunung. Jadi kalau tuan-tuan yang minat manjat gunung ni, tak payahlah pergi manjat gunung tinggi-tinggi, pergi panjat Bukit Senaling dulu. Sejam dia naik. Itu pun dia kata insaf lah, dua tu tak nak nasib baik ada nak air tu sikit. Belilah berbeg nanti roti ni. Kalau tidak tak nak naik. Pergi Senaling, ada Bukit Senaling tuan, saya rajin naik situ dengan anak-anak rumah bawa tu. Sesuka tengok etis tu nampak kalau bila kan. Bila etis tu. Kadang-kadang pergi Gunung Tampin tu. Semua orang dengan tengok-tengok tu lihat etis tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata kau tengok gunung-gunung yang menjadikan pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Jadi sebab itu daripada sebuah pasang kau sampai sekali baki semua pasangan. Ada dunia ni apa? Dunia ni kata ulama bahasa, dunia ni permulaan. Lawan dia, pasangan dia, akhirat. Sebab tu sebut dunia akhirat. Dunia ni maksudnya permulaan, akhiratnya akhirat. Yang ujung kan. Ada besar, ada kecil, putih, ada hitam, tinggi, rendah, nakut, berani, pasang-pasang, laki, perempuan, sampailah seterusnya. Allah Ta'ala jadikan begitu. Yang esa tu dia, Allah Ta'ala. Yang tunggal tu Allah Ta'ala. Jadi kami jadikan kamu tu pasang-pasangan, kata Allah Ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Tuhan tu, kamu tengok cipta kamu. Ada lelaki, ada perempuan, ada tinggi, ada rendah. Bukan sama sebentuk ya. Tak. Allah Ta'ala. Besok di akhirat dah sebentuk lah pula semua. Kan? Semua sebaya lah umur. Tinggi pun sama pula dah. Allah Ta'ala buat begitu pula. Jadi semuanya bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat tuan-tuan, kita berhenti kat situ dululah sebab dah 8.5. Kan kita nak bagi laluan pada imam kita kan, untuk kita lepas isyak nanti kita sembahyang sunat isyak dulu, lepas tu kita buat ringkaslah doa selamat, kita sempurnakan hajat saudara kita insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita sempurnakan hajat saudara-saudara kita tuan, insya-Allah Allah Ta'ala akan sempurnakan hajat kita. Wallahu a'lam. Qul hadza sallallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tuan sebelum saya berhenti? Kalau tak ada soalan, kita berhenti di sini. Ya, soalan soalan tangguh dulu. Makruh soalan kata kursi. Kalau nak takut orang senang. Biasa kalau soal tu orang tak faham. Orang faham dia tak, orang tak soal. Kita berhenti di sini tuan-tuan ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hifdhan mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah wa ikhlas. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi.